Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Selamat berjumpa lagi dalam program kita membincangkan hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam juzuk yang ke-11 surah yang ke-9 surah At-Taubah. Kali ini kita akan bincang tentang ayat yang ke-120, agak panjang sedikit. Jadi untuk itu tumpukan perhatian sahabat-sahabat semua di papan putih belakang saya. Dan saya akan berada di depan papan putih menjelaskan tentang hukum-hukum yang terdapat pada setiap kalimah, setiap suku kata, setiap kalimah, antara kalimah dengan kalimah. Kita mulai dengan ta'awuz ataupun isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, bermula dengan kalimah ma. Dan kalimah kana. Kedua-dua ma dan ka di sini hendaklah dibaca dengan mak asli kerana sebelum baris alif, iaitu selepas baris alif terdapat huruf alif, selepas baris alif terdapat huruf baris alif. Maka kedua-duanya dibaca dengan mak asli. Ma kana daripada ma dan ka, dan li ahli. Baik. Li lam yali hamzah alif ha dua-dua ni berada di pangkal halkum arasnya. Lam yali bertemu dengan alif lam kamariyah. Alif lam mim huruf kamariyah. Perhatikan, pada lam ada tanda sukun, mim tidak ada tasydid. Itu menunjukkan alif lam kamariyah. Kalau ada tasydid berarti dia alif lam syamsiah. Pada mim tu misal kata ada huruf lain ada tasydid, maknanya dia akan dibaca dengan idgham syamsi. Di sini izhar kamari. Lam ya lam lil. Li lil madinati. Madinah. Kalau tu Madinah, iaitu mi'alim madal ya ada ya mak asli. Tadi izhar kamari mak asli. Nun alif natayati. Terus sambung dengan waman, mim alif nun. Nun ada tanda sukun itu kerana dia bertemu dengan huruf halqiyah, maka dibaca dengan izhar halqi pada waman. Waman haulahum, wa haulahum, haul dibaca dengan lin, la hawa mim, mim bertemu dengan mim, maka dibaca dengan idgham syafawi ataupun idgham mislain shaghir dengan dua harakat. Baik, iaitu apabila huruf mim bertemu dengan huruf mim, kerana dia khusus buat hukum mim sakinah, maka dia tak termasuk dalam idgham mutamassil lain. Baik, mim ya min nun alif lam bertemu dengan alif lam kamariyah juga. Minal hamzah ini adalah huruf kamariyah. Kemudian kita akan baca minal a'rabi, itu Arab, bangsa Arab. Minal a'rabi kepada bangsa Arab. Dan ra alif dibaca dengan mak asli, dan hamzah alif nun bertemu dengan ya nun sakinah. Bertemu dengan ya adalah huruf idgham nakis, maka dibaca dengan idgham ma'al gunnah. Walaupun tak ada tasydid pada ya tu, hendaklah dimasukkan juga. Itu sebab dipanggil ya tu idgham nakis, idgham yang tidak sempurna. Baik. Ya alif ya ta alif ta kha alif lam khal lam alif la fa waw fu. Fa waw fa baris waw ada waw mak asli. Kemudian pergi pada ain alif nun, perhatikan nun sakinah bertemu dengan huruf idgham. Ni ada tasydid. Iaitu dia, tapi dia satu saja, ra dan lam, ra atau lam. Bertemunya nun sakinah atau tanwin bertemu dengannya, maka hendaklah dibaca dengan idgham, tapi tak boleh didengungkan, tanpa dengung. Bila gunnah, tanpa dengung. Ain alif ra, ar rasuli. Ar ain alif ra, ar ra tebal, sim wasu, baca dengan asli. Li bertemu dengan kalimah Allah, idgham syamsikan dulu, iaitu selepas alif lam dalam kalimah Allah tu terdiri daripada lam ta'rif yang berdiri daripada alif lam syamsiah. Huruf lam yang tasydid itu huruf lam syamsiah. Huruf syamsiah itu dia sentiasa berbaris, dan tapi kalau syamsiah dia ada tasydid, kalau kamariyah tak ada tasydid lepas alif lam itu. Baik, lepas itu kita idgham syamsikan dan dibaca dengan nipis kerana lam berbaris ya. Lillahi, baca. Kemudian wala, waw alif wa, lam alif la. Jadi dari sini perhatikan bahawa lam alif ini adalah lam alif nafi'ah, iaitu yang menafikan atau menidakkan. Jadi dia baca dengan mat tabri'ah, mat tabri'ah. Yarghabu wala yarghabu. Kemudian mim mat asli ini dua harakat pada bu, waw ada waw. Yarghabu bi anfusihim.
Baik, perhatikan yang hamzah nun sakinah bertemu dengan huruf fa. Kali ini bukan huruf idgham. Dia huruf ifa. Huruf ifa pula bukan huruf qaf, bukan huruf kaf, bukan huruf ta dan bukan huruf dal dan bukan huruf ta. Maka dia dibaca dengan ifa hakiki wusta. Iaitu pertengahan. Tidak cenderung kepada izhar, juga tidak cenderung pada idgham pertengahan. Iaitu bi'anfusihim hayam mim sukun. Dibaca dengan izhar syafawi. Kalau mim bertemu dengan mim, dibaca dengan idgham syafawi. Sini dibaca dengan izhar syafawi. Izhar. Jadi him jangan dipanjangkan, jangan dengung. Kemudian ain alif nun sakinah bertemu dengan nun. Dibaca dengan idgham ma'al-gunnah kerana nun adalah huruf idgham. Huruf idgham kamil. Ada tasyrik pada nun. Dan nafsih. Baik, kalau kita berhenti nun alif fa dengan gabungan nun dengan fa, sin ya ha sih. Itu kalau kita wakaf. Baik, kalau kita wasal, damir berada di antara huruf sin yang berbaris, huruf zal yang berbaris. Maka bila kita wasal, kita akan baca dengan maksilah kasirah 2 harakat. Dan kemudian alif za, ada alif sana ma'asli, lam yali kaf alif gazadika bi annahum baya bi hamzah alim nun bertasydid wajib didengungkan, wajibul gunnah hukumnya. Wa mim sukun biasa izah syafawi, lam alif la juga tabri'ah, iaitu yang menafikan tidak yusibuhum. Yusibuhum, si dibaca dengan ma'asli, sad ya, si ada ya, pada sia ada ya. Buhum hum lagi sekali, sini hum juga izah syafawi, sini juga izah syafawi, kerana dia tak bertemu dengan huruf mim dan huruf ba. Dan kemudian za ada za, mim alif ma, hamzah baris 2 baik, bertemu dengan waw, za ma'u wala. Lagi sekali idgham ma'al gunnah kan, tanwin bertemu dengan huruf waw, idgham nakis juga, dan dia sama dengan huruf ya tadi, idgham nakis, tak ada tasydid padanya. Lam alif la mat tabri'ah juga menafikan nasabu. Wala nasabu. Baik, wala nasabun. Wala nasabun, kalau wala nasab. Baik, kalau kita perhatikan tanwin bertemu dengan huruf waw lagi, sama juga dengan tanwin bertemu dengan huruf waw. Jadi baca dengan idgham ma'al gunnah 2 harakat. Kemudian bertemu dengan la di sini penafian juga, mat tabri'ah 2 harakat juga bacaannya. Bila mat tabri'ah ni sama bacaannya macam asli. Kalau saya tanya, dengar bacaan orang tu 2 harakat, betul lah. Bila tanya hukum, barulah dia, kalau disebut mat asli, maka kita potong separuh markah dia. Bacaan betul, tapi nama hukum tu berbeza. Wala mahmasah, mahmasah, iaitu mim alif kha mah, mim alif ma, sad alif sa. Ta mabutah ni saya sukunkan kalau saya berhenti, tapi saya wasal. Itu tanwin bertemu dengan huruf ifa hakiki, maka hendak dia baca dengan ifa hakiki wusta, huruf fa sama, jadi iaitu tadi kita jumpa ifa hakiki wusta. Nun sakinah bertemu dengan fa, sekali tanwin bertemu dengan fa. Nun sakinah dan tanwin hukumnya sama. Apabila dia bertemu dengan 29 huruf jaiyah, dia punya hukum, pecahan hukumnya sama. Baik, dia duduk kategori yang sama. Tanwin tu kenapa sama? Kerana tanwin itu ujungnya bunyi nun juga. Fa hakiki wusta, iaitu pertengahan. Fa ya fi mat asli, ada fa baris ya, ada ya. Dan kemudian sabilillah, sabaya, ada ya sini mat asli. Lam bertemu dengan kalimah Allah, idgham samsikan dulu dan dibaca nipis juga seperti di atas sini. Sini sabilillah, sini rasulillah, nipis. Kemudian terus pada wala la juga dibaca mat tabri'ah, iaitu menafikan ya ta'una. Dibaca dengan mat sabih bi badal. Hamzah baris waw bertemu dengan huruf waw. Dia sama macam mat asli juga, bacaan sama. Kriterianya memang mat asli, tapi oleh kerana dia menyerupai mat badal, dipanggil mat sabih bi badal. Ya ta'una, kemudian mau dibaca dengan lin. Ta bahasa dia tanwin bertemu dengan ya ti'ai yaghizul kuffar. Baik, mau tanwin bertemu dengan ya, idgham ma'al gunnah juga, dah kita dah jumpa tadi nun bertemu dengan ya, sama dengan tanwin bertemu dengan ya, idgham ma'al gunnah. Wain ya bertemu dengan ya, baca mat asli, ri ya ri zu.
Zu bertemu dengan alif lam kamriyah, zul. Za, waw, lam. Dha, waw, lam, zul. Kemudian kaf, waw, fa. Fa. Dan fa, alif, fa, kita berhenti di sini, baru kita nak menyambung. Berhenti. Kalau sambung, kita baca dengan mat asli. Kalau berhenti, kita baca dengan mat arid sukun. Yaghizul kuffar. Boleh baca 2, 4 atau 6 harakat. Dan kemudian kita sambung ke papan berikutnya. Kita baca dulu. Kita baca yang ni dulu. Sampai sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana li ahlil madinati wa man hawlahum minal a'rab an yatakhallafu ar-rasulillahi ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نسب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يضعون موطئا يغيظ الكفار. Okey, selesai itu yang pertama. Dan kita pergi ke papan yang kedua, iaitu dia panjang ayat 120 ni. Yang akhir sekali tadi kita yaghizul kuffar. Yaghizul kuffar wala. Ini belum kita jelaskan tentang hukum tajwid. Wala mata beri'ah juga menafikan yanaluna nam mak asli, lu pun mak asli, maka dalam satu kalimah itu saya bubuh mak asli, dia buat anak panah pada na dan pada lu dibaca 2 harakat. Min izhar halki kerana nun bertemu dengan huruf halkiyah, huruf halkum. Jadi bacaan izhar halki. Dan aduin, adu, iaitu adu ni kena panjangkan 2 harakat ni. Aduin nailan dari izhar salki. Nain dia baca dengan lin. Ni tadi di tanwin bertemu dengan nun, baca dengan idgham ma'lun. Aduin nailan illa, kecuali. Di sini tak boleh baca dengan mat tabriah, dia baca dengan mat asli. Yang ni kecuali, bukan tidak. Kecuali kutiba lahum, mim bertemu dengan ba, baca dengan ifa syafawi dengan dengung 2 harakat. Kutiba lahum bihi amal. Bihi di sini ha berada antara 2 huruf yang baris, baca dengan maksilah kasirah, dan ain ada am alif ma, tanwin bertemu dengan huruf sad. Sama juga sad sama dengan fa tadi, iaitu huruf ifa syafawi. Ifa hakiki bacaan ifa hakiki, bukan syafawi, ifa hakiki dibaca dengan ifa hakiki usta, iaitu amalun salih. Kalau kita nak berhenti, kalau kita sambung, kita baca salihun dengan ma'asli situ, salihun. Baru tu innallaha, hamzah bertemu dengan nun bertasyid, wajib menggunakan dia. In dan nun di idgham syamsi kan, baris atas baca dengan tebal, tulis itu dengan man. Innallaha la di sini mat tabri'ah. La yudhi'u, Allah tidak mensia-siakan, sesungguhnya Allah tak mensia-siakan orang yang berbuat baik, orang yang ikhlas, gitu. La yudhi, dibaca dengan mat asli, ni mat tabri'ah. Kemudian ajr, iaitu dengan kalau surah ajral, dan izah kamari pada ra bertemu dengan alif lam kamariyah. Ajral muhsinin, nin dibaca dengan mat arid disukun, kerana nun disukunkan, ya ni huruf mat bertemu dengan huruf sukun mendatang, baca dengan mat arid disukun. Kita baca yang ni. Yaghizul kuffara wa la yanaluna min aduwin naila. Kalau berhenti naila dengan tu mat iwan.
min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salihun innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sadaqallahul azim. Jadi itulah bacaan kita pada petang ini, dan kita lihat apa yang kita baca sebentar tadi supaya kita faham, iaitu Allah berfirman, A'udzubillah minasyaitanirrajim. Kita berlindung pada Allah daripada syaitan yang derajam. Tidaklah patut bagi penduduk Madinah dan orang-orang yang di sekeliling mereka dari orang-orang Arab, iaitu orang-orang yang berada di penempatan sekeliling Madinah itu, ketinggalan daripada turut berperang bersama baginda. Ini dah hal dalam perang Tabuk bersama Rasulullah SAW. Dan tidaklah patut mereka mengasihani diri mereka sendiri dengan tidak menghiraukan Rasulullah. Allah melarang kita mengutamakan diri sendiri daripada Rasulullah. Kerana Rasulullah pergi berperang, kita mesti ikut pergi berperang. Dia seorang Rasul boleh pergi berperang, kenapa kita tak boleh mengikut? Baik. Kemudian, tidak patut mereka mengasihi diri sendiri dan tidak menghiraukan Rasulullah. Yang demikian kerana sesungguhnya tiap-tiap kali mereka merasa dahaga dan merasa penat lelah dan juga merasai lapar dalam perjuangan pada jalan Allah. Kalau mereka ikut Nabi, kalau mereka rasa lapar, rasa penat, kemudian dahaga, maka pada itu apa kata Allah? Dan tiap-tiap kali mereka menjejak suatu tempat yang menimbulkan kemarahan orang kafir, sehingga orang kafir jadi marah pada mereka sebab mereka memerangi mereka, atau orang Islam memerangi orang-orang kafir yang degil itu. Dan juga tiap-tiap kali mereka menderita sesuatu, mencederakan dari pihak musuh, bila dia menderita sesuatu yang mencederakan dari pihak musuh, melainkan semuanya itu ditulis bagi Allah. Kalau dia lapar dan sebagainya lah, apa yang berlaku kepayahan dalam semasa dia mengikut Rasulullah SAW, semua ditulis sebagai pahala mereka. Tidaklah mereka duduk di kampung halaman mereka saja, membiarkan Rasulullah saja pergi berperang. Jadi Allah kata, apa lagi? Sesungguhnya Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Inilah dah orang yang muhrisin tadi. Muhsinin, orang yang memperbaiki. Ajral muhsinin, berusaha untuk melakukan kebaikan. Jadi walaupun kita seorang yang berdosa, kalau kita berusaha untuk melakukan kebaikan, maka Allah akan memberikan keampunan ke atas kita, dan kita juga akan diberikan pahala oleh Allah SWT kerana kita berusaha walaupun kita belum pandai dalam agama, insya-Allah. Baik, itu saja saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.